Assalamualaikum. Hari ini kita sambung bab 4, jadual berkala unsur. Dalam jadual berkala unsur ni, pertama sekali wajib tahu membaca jadual berkala. Ini semua awak telah pelajari, di mana kalau baris yang menegak kita kenali sebagai kumpulan, dan baris yang melintang ini kita kenali sebagai kala. Dalam jadual berkala ada 18 kumpulan. Okey, 18 kumpulan. Dan ini adalah dia punya huraian dia, di mana dalam kumpulan tu jalur menegak dan kala baris mendatar. Dan unsur-unsur ini disusun mengikut tertib nombor proton yang meningkat dari kiri ke kanan. Jadual berkala unsur terdiri daripada 18 kumpulan dan 7 kala. Poin nombor 4, di mana unsur-unsur dalam kumpulan yang sama. Okey. Unsur-unsur dalam kumpulan yang sama. Unsur-unsur dalam kumpulan yang sama. Poin nombor 4 ni sangat penting, di mana unsur yang dalam kumpulan sama mempunyai bilangan elektron valens yang sama serta sifat kimia yang sama. Unsur-unsur yang terletak dalam kala yang sama bermaksud dia mempunyai bilangan petala berisi elektron yang sama. Poin nombor 4 dan poin nombor 5 sangat penting, wajib hafal. Okey, seterusnya awak kena tahu sejarah perkembangan jadual berkala, di mana terdapat 6 tokoh, tak salah cikgu, ada 6 tokoh yang awak perlu hafal dia punya penemuannya. Untuk Anthony Lavoisier merupakan ahli sains yang telah mengelaskan bahan kepada unsur logam dan bukan logam. Ini ahli yang pertama. Yang keduanya adalah John Dobereiner, telah membahagikan unsur kepada logam, di mana setiap kumpulan mengandungi 3 unsur dengan sifat kimia yang serupa, dikenali sebagai triad. Ni point triad ini sangat penting. Point triad merujuk kepada penemuan Johann Dobereiner. Okey, seterusnya adalah John Newland. John Newland ini pula telah menyusun mengikut tertib menaik jisim atom relatif, dan beliau telah mengenalkan hukum of Taft. Okey, hukum of Taft. Hukum of Taft ini merujuk kepada John Newland. Okey, di mana tokoh yang berikutnya, Lord Mayer, telah memplotkan graf isi padu atom melawan jisim atom. Ini untuk Lord Mayer. Seterusnya, tokoh yang ke-5, Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev telah menyusun unsur menaik mengikut jisim atom relatif, tertib menaik jisim atom relatif. Okey, berikutnya adalah Henry J.C. Moseley, telah membuat kajian spektrum sinar X bagi unsur. Okey. Jadi sekarang ni, ini adalah gambar tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Yang perkembangan ni awak kena baca dan ingat poin-poin penting. Okay, kemudian dalam jadual berkala ni kita akan belajar beberapa kumpulan secara terperinci, seperti kumpulan 18, kumpulan 17, kumpulan 1 dan juga kala 3. Sekarang ni kita tengok dulu untuk kumpulan 18. Okey, untuk unsur dalam kumpulan 18,
kumpulan yang di paling hujung sekali. Okey, paling hujung sekali. Dan dalam kumpulan 18 ni awak wajib menghafal. Okey, menghafal unsur-unsurnya, iaitu terdiri daripada helium, neon, argon, krypton, xenon dan juga radon. Okey, ini adalah mnemonik untuk kita menghafal urutan kumpulan 18 dengan betul. He never argue kerana X-ray. Okey, he merujuk kepada helium, never neon, argue argon, K merujuk kepada krypton, X xenon, R X-ray merujuk kepada radon. Okey, ini semua merupakan unsur dalam kumpulan 18 dan kita akan belajar nanti apa terjadi apabila unsur 18 ini menuruni kumpulan. Ini kita akan belajar. Kumpulan 18 ini juga dikenali sebagai gas adi, di mana dia punya sifat fiziknya dia tidak berwarna, takat lebur, takat didih yang rendah tetapi meningkat apabila menuruni kumpulan, jejari atom meningkat apabila menuruni kumpulan, tidak mengalirkan arus elektrik dan haba, tidak larut dalam air, merupakan gas monoatom. Okey. Kumpulan 18 ini sifat kimianya di mana Okey, sifat kimia di mana gas adi ini merupakan gas yang lengai. Kenapa dia lengai? Sebab dia wujud sebagai monoatom dan dia ini mempunyai susunan elektron yang stabil, iaitu duplex ataupun octet. Okey, duplex ataupun octet. Dalam unsur kumpulan 18 ni juga ia tidak perlu berkongsi menerima atau menderma elektron, sebab itulah dia bersifat lengai. Dia tak bertindak balas dengan mana-mana unsur, sebabnya dia sudah mempunyai susunan elektron stabil yang octet ataupun duplex. Ini adalah sifat kimia untuk kumpulan 18. Okey, ini apabila menuruni kumpulan apa terjadi tadi secara terperincinya telah diterangkan. Ini sekali lagi cikgu sebut, apabila menuruni kumpulan. Okey, 3 poin ini wajib ingat. Yang pertama sekali, saiz atom ataupun jejari atom bertambah. Kenapa saiz atomnya boleh bertambah? Kerana nombor proton bertambah, bilangan petala berisi elektron bertambah. Okey, awak akan nampak ya yang bulat hijau tu, bulat hijau yang sebelah tu. Okey, daripada kecil sampailah ke renon, saiznya besar. Tu maksud saiz atomnya bertambah. Okey, saiz atomnya bertambah. Kenapa saiz atomnya boleh meningkat? Sebabnya proton semakin bertambah menyebabkan bilangan petala berisi elektron bertambah. Saiz dia pun besar. Poin yang kedua adalah takat lebur dan takat didih. Okey, takat lebur dan takat didih juga meningkat apabila menuruni kumpulan. Dia kait dengan saiz. Kenapa jadi macam tu? Sebabnya saiz atomnya meningkat. Apabila saiz atom meningkat, menyebabkan daya tarikan antara unsur semakin kuat. Okey, kita fikir logik macam pertandingan tarik tali. Kumpulan yang ramai ahli dengan yang sikit ahli, siapa yang lagi kuat? Mestilah yang ramai ahli. Serupalah dengan konsep ini. Kalau proton banyak, daya tarikan antara unsur itu semakin kuat, menyebabkan banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu, menyebabkan dia punya takat didih dan takat leburnya meningkat. Ni salah ni, bukan rendah. Takat lebur dan takat didihnya meningkat. Okey, dan yang terakhir sekali adalah ketumpatan. Ketumpatan untuk kumpulan 18 juga bertambah apabila menuruni kumpulan. Memang kita tahu dia punya ketumpatan semuanya adalah rendah. Tetapi apabila menuruni kumpulan,
ketumpatan itu meningkat? Sebabnya saiz atom bertambah dan juga jisim atom relatif bertambah. Jadi dia akan semakin berat. Istilahnya ketumpatan meningkat. Ini terjadi apabila menuruni kumpulan 18. Seterusnya berkaitan dengan sifat kimia unsur 18. Sifat kimia unsur 18. Yang pertama, stabil dan kurang reaktif. Stabil ni sebab dia dah mempunyai susunan elektron yang oktet, iaitu 8, ataupun duplex 2. Kurang reaktif, dia tidak bertindak balas dengan mana-mana unsur. Mempunyai petala elektron terluar yang penuh. Penuh petala terluar. Dah ada 8, tak perlu lagi elektron lain. Kemudian tidak menerima, melepaskan atau berkongsi elektron. Dan dia juga merupakan gas monoatom, hanya terdiri dari satu atom. Ini sifat kimia kumpulan 18. Dia juga dikenali sebagai gas yang lengai kerana tidak reaktif. Ini semua tadi telah disebutkan tadi. Gas ni dia ulang balik lah. Gas adi ni kenapa dia tidak reaktif? Kerana susunannya yang sangat stabil, iaitu dia dah oktet ataupun duplex. Oktet ni maksudnya petala terluar dia, elektron valence tu ada sebanyak 2. Tu duplex. Oktet ni elektron valence-nya ialah 8. Ini ditunjuk dari segi gambar rajah helium. Helium adalah duplex. Itu dia ada 2 elektron valence. 2 elektron valence. Ya Allah. Neon dan argon ada 8. Neon dan argon ada 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Istilahnya oktet. Kalau 2, istilahnya duplex. Ini merupakan susunan yang stabil. Susunan yang stabil. Ini semua telah diterangkan tadi. Seterusnya awak kena tahu berkaitan dengan kegunaan unsur kumpulan 18. Di mana unsur yang perlu awak hafal tadi mengikut urutannya. Ulang kaji. Allahu Akbar. Mana ni? Ulang kaji balik tadi. He never argue. Kenapa? X-ray. Jadi 2, 4, ada 6. 6 unsur ni kita kena tahu apa kegunaannya. Kalau gas helium mengisi balon kaji cuaca sebabnya dia sangat ringan. Kemudian dia juga dicampurkan dalam tangki oksigen penyelam. Ini 2 kegunaan helium. Seterusnya neon. Neon ni digunakan dalam lampu papan iklan. Di mana dia berwarna-warni, jingga kemerahan. Kemudian digunakan juga dalam tube television. Sebab tu bila kita tengok television, kita nampak rajah yang berwarna. Ini disebabkan unsur neon. Argon. Argon pula digunakan dalam mengisi mentor elektrik dan juga untuk membekalkan atmosfera lengai bagi kerja menyimpal. Krypton. Krypton ni digunakan dalam lampu kamera, flash. Dalam flash. Flash tu dia ada unsur krypton. Kemudian digunakan dalam laser untuk membaiki retina mata. Ini adalah unsur krypton. Seterusnya xenon. Xenon digunakan secara terhad sebagai ubat bius. Ubat bius. Dan lagi satu kegunaannya adalah pada lighthouse lamp. Ini kegunaan unsur kumpulan 18 wajib hafal dan selalu ditanya. Dan yang terakhir sekali adalah radon. Radon digunakan untuk merawat kanser. Di sini ada beberapa soalan. Awak bacalah nanti dan cuba selesaikan. Ada 3
Okey, ada 4 soalan. Cikgu minta awak selesaikan, jawab dalam grup saja. Bagi soalan 1, apa jawapannya? A, B ke C? Nyatakan. Okey, nanti kita bincang. Ada apa-apa masalah boleh tanya. Terima kasih.